Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Apabila hari ini YB Fahmi yang menempelak Abakau Muhyiddin Yassin katanya suruh dulu menantu balik, barulah cakap besar ataupun temberang dan sebagainya. Jadi kenapa YB Fahmi berkata seperti itu sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita panas hari ini. Kata-kata daripada YB Fahmi, bawa balik menantu dulu Muhyiddin katanya. Jadi apakah intipati sebenar kenyataan daripada YB Fahmi ini? Jadi Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil menyatakan kepada Presiden Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin agar membantu untuk menjemput anak menantunya kembali anak menantunya untuk berdepan dengan siasatan. Katanya sebelum beliau beri apa-apa komen, saya sarankan Muhyiddin Yassin bantu pihak berkuasa untuk menjemput kembali his son-in-law who is on the run. Don't talk about KKRB, PRK katanya. Bring back your son-in-law, and then you are in the better position to talk because he is the fugitive from justice katanya. Wow, panas ya. Jadi sepatutnya sebagai seorang pemimpin, beliau seharusnya menjadi contoh baik dan arahkan menantunya balik ke Malaysia dan berdepan dengan siasatan yang telah dimulakan. Jika beliau gagal lakukan ini, perkara asas beliau tidak ada moral standing to talk about anything else, kata YB Fahmi. Jadi YB Fahmi juga demikian memberi respon ya kepada Muhyiddin Yassin yang mendakwa bahawa kerajaan perpaduan dalam keadaan retak menanti belah berikutan isu Tita Diraja dalam kes mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Menantu Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan meninggalkan Malaysia pada 17 Mei tahun lalu. Ya, sudah hampir setahun. Adlan disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan juga berdepan dengan kes rasuah penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran pengambilalian serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Jadi saya setuju sahabat semua ya dengan kenyataan daripada YB Fahmi ini ya, kerana untuk kalau benar Abakau ini bersifat sebagai seorang pemimpin yang sejati, dia harus memanggil menantunya itu kembali ke Malaysia untuk membuktikan beliau tidak bersalah atau sebaliknya terlibat dalam penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, rasuah dan sebagainya. Jika tidak, maknanya ya ada sesuatu yang cuba mereka sembunyikan dan nyata mungkin jika mereka masih melarikan diri dan tidak tampil ke hadapan, ini membawa makna bahwa tuduhan dan juga dakwaan kepada menantu Muhyiddin ini dan sanak kroni-kroni mereka adalah satu perkara yang benar. Itu sesuatu yang menarik ya untuk kita fikirkan. Dan sebenarnya kenapa YB Fahmi juga mengatakan Abakau ini menggesa ya supaya menyuruh menantunya itu kembali ke Malaysia? Kerana saya membawakan Anda sahabat semua kenyataan biadab, kenyataan kurang ajar ya daripada Abakau ini, COW ya, Abakau. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sehingga Abakau ini menggelar Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai bodoh. Adakah seorang mantan Perdana Menteri seperti ini yang mempunyai kelakuan kata-kata yang begitu biadab sekali? Katanya Anwar bodoh jika tak tahu Tita addendum katanya. Itu antara kenyataan ya beliau kepada ditujukan ya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin membidas Perdana Menteri Anwar Ibrahim selepas dia enggan mengulas berhubung dakwaan kewujudan Tita addendum agar Najib Razak menghabiskan hukuman penjara menerusi tahanan di rumah. Ya memang benarlah ya bagi saya apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri itu adalah tepat. Kalau dia mau campur tangan ya boleh saja, tetapi perkara ini sudah dibawa di dalam mahkamah dan mahkamah bidang kuasa yang berlainan dengan kerajaan. Ya mereka mempunyai bidang kuasa perbandingan ya, tidak boleh campur tangan di antara satu sama lain. Jadi kalau Muhyiddin katakan Anwar ini bodoh, maksudnya kalau sebelum ini mungkin mereka campur tangan urusan mahkamah
Karena itu dia mengatakan Anwar ini bodoh, tapi sebenarnya beliau lah yang bodoh. Ditujukan kepada diri sendiri. Dia tunjuk 1 jari, 5 jari, 10, 9 jari mengarah kepada dia lagi, sahabat-sahabat semua. Datuk Seri seringkali mengatakan dia tidak akan masuk campur urusan mahkamah. Seperkara ini pun sudah dalam pemerhatian mahkamah, sudah dalam perbicaraan, dibicarakan di mahkamah dan sebagainya untuk menentukan adakah benar ada titah tambahan daripada yang di Pertuan Agong. Jadi biarkan mahkamah yang membuat keputusan. Kalau ada, kalau tidak, jadi tiada. Jadi kenapa mereka ini menggesa untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim campur tangan? Jadi jangan tersalah langkah, sebab apabila Datuk Seri campur tangan, mereka akan menggunakan isu ini lagi. Kononnya ada campur tangan daripada Perdana Menteri dan sebagainya. Muhyiddin berkata Anwar merupakan Perdana Menteri yang bodoh. Bagi saya yang bodoh adalah mantan Perdana Menteri Kerajaan Tubuh Katap ini. Jika dia tidak tahu berkenaan perkara itu yang dikatakan dibuat bekas yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, aneh katanya, luar biasa bila Perdana Menteri ditanya tentang titah addendum pengampunan Najib, dia kata dia tak tahu. Bagaimana Perdana Menteri tak tahu berkenaannya? Jika memang Perdana Menteri tak tahu, bermakna dia memang bodoh. Biadab sungguh ayatnya ini. Katanya ketika ditemui di pemerintah di Kuala Kubu Baharu, Selangor hari ini. Najib sebelum ini memfailkan permohonan semakan kehakiman antara lain agar mahkamah mengarahkan kerajaan untuk mengesahkan kewujudan titah tersebut dan melaksanakannya. Permohonan itu mendapat sokongan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang memfailkan afidavit menyatakan dia telah melihat dan membaca titah tersebut. 2 hari lalu apabila ditanya media berkenaan perkara itu, Anwar berkata Zaid memfailkan afidavit atas kapasitinya sebagai Presiden UMNO. Namun dia enggan mengulas berhubung titah tersebut dengan berkata ia adalah bidang kuasa lembaga pengampunan. Sementara itu Muhyiddin berkata kerajaan sepatutnya mengambil tanggungjawab ke atas perkara itu. Dia juga dengan sinis mencadangkan agar Zaid menggantikan Anwar sebagai Perdana Menteri, menengkan Zaid lebih tahu daripadanya. Menteri terlibat dalam sokongan kepada Perdana telah pun membuat pengumuman, tapi dia tidak tahu kata Abakau lagi. Zaid lebih tahu daripada lebih baik jadi Zaid jadi Perdana Menteri. Terdahulu Anwar ketika berbicara dalam konferensi khas PKR membidas pihak yang mengkritik kerajaan berhubung isu tahanan di rumah. Menurutnya, Sultan Abdullah selaku pengurusi lembaga pengampunan ketika itu mempunyai kuasa untuk membuat keputusan muktamar dan kerajaan tidak akan mempersoalkan kuasa itu. Jadi ini sebenarnya kenapa Datuk Seri tidak campur tangan, sebab ini adalah kuasa mutlak daripada yang di Pertuan Agong. Beliau lah atau mantan yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk membuat keputusan, dan keputusan itu tidak boleh dipersoalkan di mahkamah maupun oleh pihak kerajaan. Jadi kenapa hari ini Muhyiddin ini begitu terdesak sekali menggunakan isu ini? Karena kita tahu di saat-saat ada pilihan raya kecil ini mereka akan menggunakan apa saja isu untuk dipolitikkan, untuk ditunggang dan sebagainya bagi mendapat kononnya sambutan ataupun sokongan. Tapi hakikatnya sahabat semua, mereka ini adalah umpama yang saya boleh cakap, umpama lalat apa saja benda bau di sanalah mereka. Beginilah umpamanya parti bersatu, pemimpin-pemimpin bersatu Perikatan Nasional ini. Di mana ada isu yang boleh ditunggang, mereka ada di sana. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apapun keangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.